dengan masa insyaallah nahnu ma'a Syekh Muhammad Wa'il insyaallah insyaallah فليتفضل مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن ما شئت سهلا. رب يسر لنا ولا تعسر علينا، رب تمم لنا بخير. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. الحمد لله الذي أعزنا بالجهاد. الحمد لله الذي أعزنا بأن نكون من حملة القرآن. الحمد لله الذي أعزنا بأن نكون من أتباع سيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول الله عز وجل في كتابه محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bismillah. Syekh menyebut segala puji bagi Tuhan kerana hari ini kita jadi orang Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kita kena rasa syukur kerana hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita menjadi hamilul Quran, menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian kita kena rasa syukur juga kerana Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita. Kita dapat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang mana dia telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram iaitu di Makkah kepada Masjidil Aqsa, tempat yang dilahirkan para anbiya, tempat yang mana Syekh Wa'il kita ni bersama, mana dilahirkan di sana Palestin, yang mana tempat itu Allah Subhanahu wa taala barakahkannya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan barakah di tempat yang kecil, tetapi sekelilingnya Allah barakah. Dan hari ini kita tumpang barakah Syekh Muhammad Wa'il kerana Syekh Muhammad Wa'il itu dilahirkan di Palestin. Innahu was-sami'ul 'alim, innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. إن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. Sesungguhnya Masjidil Aqsa ini tempat yang pertama dijadikan kiblat dan tempat yang kedua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid yang mana menjadi kiblat yang kedua dan menjadi tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala syarafkan, iaitu muliakan. إن فلسطين هي قضية المسلمون الأولى، هي القضية التي يجب على المسلمين أجمع أن يجتمعوا لها ويتنازعوا لأجلها ويناصروا قضيتها. Muslimin dan muslimat, ketahuilah bahawasanya Masjidil Aqsa adalah tempat yang mana kita ni pakat kena jaga belaka. Seluruh muslimin dan muslimat kena pakat jaga belaka. Jangan kita buat kata orang di Palestin saja perlu jaga, bahkan kita semua yang berada di seluruh muslimin dan muslimat di dunia ini pakat-pakat jaga Palestin, iaitu Masjidil Aqsa. إن فلسطين هي ليست قضية الفلسطينيين فقط،
بل هي قضية كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي قضية كل من قال أنا مسلم. Dan ketahuilah para muslimin dan muslimat bahawasanya Palestin ini bukannya untuk Palestin, tetapi Palestin ini adalah siapa yang mengucap kalimah la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan siapa yang juga yang mengaku menjadi muslim, siapa yang mengaku menjadi muslim dan muslimat, sama ada wanita ataupun lelaki yang mengaku menjadi muslim, maka ketahuilah bahawa Palestin adalah untuk kita semua. إنما يحدث في فلسطين الآن وخصوصا في قطاع غزة الحبيب إنما هو حرب بين الإسلام والكفر. Ketahuilah apa yang berlaku di Palestin hari ini sebenarnya dia perlakuan di antara peperangan di antara orang kafir dengan orang Islam. Jadi kita ni orang Islam, bukannya yang berperang sekarang ini adalah Palestin dengan Israel, bukan. Ianya peperangan orang Muslim dan juga orang kafir. وإنما يريده الكفار اليهود عليهم لعنة الله أجمع أن يقضوا على الإسلام قبل أن يقضوا على فلسطين. Hari ini orang Yahudi laknatullahi alaih, dia ni nak apa? Dia nak hancurkan bukannya Palestin, tetapi sebenarnya dia nak hancurkan muslimin dan muslimat, bukan sekadar di Palestin tetapi di seluruh alam. وما يدل على هذا الكلام أنهم يقتلون الشيوخ والرجال الأطفال والنساء. كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Kalau kita nak cari dalil, kalau kita kata bukan orang Israel ni bunuh, orang Yahudi ni bunuh orang Islam, maka kita tengoklah bagaimana dia ni, bahkan dia membunuh budak-budak, dia bunuh orang tua, dia bunuh wanita-wanita, dan dia bunuh siapa-siapa yang mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun yang mengucap kalimah la ilaha illallah. فإن ما يحدث الآن في غزة تحديدا خصوصا في قطاع غزة هو قطع للماء، قطع للكهرباء، قطع للإنترنت، قطع لجميع وسائل الحياة. Lagu mana dia nak buat, dia nak jadi ni? Dia nak seksa kita, dia nak seksa, dia nak tegar orang muslimin yang berada di Gaza dengan cara dia jadikan, dia putuskan bekalan, iaitu bekalan internet, bekalan air, bekalan kehidupan. Yang paling penting sekali kita tengok mereka-mereka ni duduk dalam penjara yang sangat besar. إنهم الآن ما يفعلونه هو أنهم يقتلون العائلات عائلة عائلة، أسرة أسرة، أكثر من 25 شخص يقتل في ثانية وفي لحظة واحدة. إنما يحدث في غزة تحديدا الآن أن إسرائيل تقتل العائلات أجمع، تقتل العائلة بمن فيها أطفال ونساء وشيوخ، فتقتل أكثر من 25 شخص في مرة واحدة. Hari ini dia bukan sekadar bunuh, tak, dia bunuh keluarga dia bunuh segala-gala orang, sehingga beratus ribu orang, beribu orang yang mati dibunuh sekaligus. في الأسبوع الثاني من الحرب المجرمة الغاشمة على قطاع غزة قاموا بقتل ابنة عمي وزوجها وأبنائها وجميع من يقول أنا من عائلة زوجها. أكثر من 25 شخص قتلوا معا في نفس اللحظة وفي نفس الثانية وفي نفس المكان. Hari ini Syekh Wahid kata ibnatu ammati, ammi ni maknanya ada saudara. Maknanya hari ini dia dibunuh, bukan sekadar dia saja, bahkan keluarga-keluarga
Jadi kalau kita kata orang yang main kecil hari ini adalah orang yang tak rasa apa-apa, dia merasai kesedihan. Tetapi dia ni berjuang dengan cara jauh. Berjuang dengan cara jauh. Dia kata takut dengan Israel. Saya lihat di TikTok, kenapa? Tak boleh nak habis gitu. Nak katanya Israel ni dia jaga sangat-sangat. Dia jaga sangat-sangat. Dia tak boleh kita ni cerita hal-hal berkaitan dengan Palestin. فالآن ما يحدث أنهم يقصفون البيت بمن فيه فيقتلون من يقتلون ولا ينجو إلا القليل. Allahu Akbar. Apa yang berlaku hari ini, dia akan bunuh siapa yang bunuh, dan dia tak akan tinggal orang musawir. Dia bunuh berlaku. فما تفعله إسرائيل أنها تقول لأهلنا في غزة اخرجوا من البيوت حتى لا تقتلون وعندما يخرجون من البيوت يقتلونهم في الشوارع. Allahu Akbar. Dia suruh orang-orang ni selamat. Nak selamat pun kena keluar daripada rumah. Tak apa-apa, dia pun jalanlah sendiri. Dia tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan dalam keadaan itu, dia pun bom. Allahu Akbar. Maka lipatnya, nipunya Israel. فالحرب التي تحدث الآن على فلسطين هي حرب إسلام، حرب عقيدة، حرب مثل ما قلت في البداية، حرب إسلام وكفر، وإننا نثق بنصر الله الذي وعد أن الإسلام دائما غالب، أن الإسلام دائما منصور حتى ولو بعد حين. Ketahuilah bahawasanya peperangan yang berada di Palestin ataupun di Gaza ini adalah peperangan Muslim dan orang kafir, dan ini adalah permulaan peperangan. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita, dan insya-Allah kita akan menang. Dan tak lama lagi kita akan menang. Percayalah, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المسلمون اليهود فينصرون عليهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat masyhur, hadis yang mana kita kena beriman, dan hadis yang mana yang sangat masyhur di akhir zaman ini, yaitu di mana orang Islam akan bunuh orang Yahud, dan apabila mereka nak bunuh ni, maka orang-orang Yahudi ni dia nusuk. Dia nusuk, dia sembunyi di belakang batu, dia sembunyi di belakang pokok, dan ketika itu batu dan pokok akan kata, mari sini, mari sini. Orang Yahudi ada di belakang kami. وما يربط على قلوبنا أن قتلانا في الجنة بإذن الله وقتلاهم في النار. Dan ketahuilah apa yang kita kena terapkan di dalam hati kita, bahawasanya kalau kita mati hari ini, insya-Allah kita mati dalam keadaan kita akan masuk syurga, dan mereka mati akan dapat masuk neraka Allah Subhanahu. ونحن كمسلمون نعلم أن سلعة الله غالية، أن سلعة الله هي الجنة، ويجب على كل مسلم أن يضحي بنفسه وماله وأهله حتى يصل إلى أعلى الجنان. Ketahuilah bahawasanya perisai kita adalah perisai Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketahuilah bahawa perisai kita ni sangat mahal, dan ketahuilah bahawasanya kita semua ni akan menuju kepada al-jinan, iaitu jannah, kepada syurga insya-Allah. يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر الذي يصبرونه أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان إن له أجرا عظيما عند الله عز وجل، وإن الله لينصر المؤمنين عاجلا أم آجلا. Ketahuilah bahawasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu Wa Taala akan membagikan
pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa bighairi hisab, dengan banyaknya Allah akan beri kepada mereka ini bighairi hisab, tanpa perhitungan. Dan ketahuilah as-sabirun, orang yang sabar itu adalah orang-orang yang berada di Palestin. Mereka semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذا مثله أن المؤمن في حبه لأخيه المسلم وفي حبه لأخيه المؤمن كالجسد الواحد. Ketahuilah bahawasanya kita semua ni orang mukmin, bahawasanya kita ni bukan dia, kita tak. Kita ni satu jasad yang sama. Satu jasad, dia sakit, kita sakit. Dia demam, kita demam. Kalau dia ni lumpuh, kita lumpuh juga. وهذا الجسد إذا شعر بألم في قدمه لن يستطيع النوم فيصبح سائر الجسد يشعر بالألم. Ketahuilah apabila kaki mereka ni sakit, kita tak boleh nak tidur. Dan ketahuilah bahawa kita ada sakit juga. فكأن المؤمنون كلهم في جسد واحد، إذا اشتكى واحد من هؤلاء المؤمنين اشتكى المؤمنون أجمع. Ketahuilah bahawa Syekh menyebut siapa-siapa ni seorang yang sakit, maka semua orang muslimin akan sakit. Tak kiralah mereka ni berada di mana saja, bangsa apapun kita. Ketahuilah bahawasanya seorang sakit, kita semuanya sepatutnya rasa kesakitan itu. فما هو واجبنا تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين؟ Apa yang kita perlu buat untuk menjadikan hari ini kita nak buat apa? Pelaksanaan kita apa benda yang kita buat untuk menjadikan kita ni menolong bersama dengan Palestin? إن واجب المسلم على المسلم أنه إذا طلب النصر منه استنصره. Ketahuilah perkara pertama yang kita wajib kepada kita, iaitu apabila diperlukan pertolongan, wajib ke atas kita menolong. وإذا طلب العون منه أعانه. Apabila diperlukan pertolongan, maka tolonglah, kita kena pakat tolonglah. إن واجبنا نحو أهلنا وأحبتنا في غزة في فلسطين أن نناصرهم سواء بالدعاء أو بأنفسنا أو بأي شيء نستطيع فعله. Ketahuilah bahawa kita nak tolong apa? Nak tolong ada paling mudah, paling sikit sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tolong dengan diri kita sendiri, ataupun apa saja yang kita boleh tolong. Contohnya sekarang ini kita tolong dengan melalui mendermakan kepada Palestin. فإن الإنسان الذي لا يملك أن يساعد بشيء إنما هو يملك أفضل شيء وهو الدعاء. إن الدعاء أقوى شيء يقدمه المسلم لأخيه المسلم. Ketahuilah bahawasanya doalah yang paling penting, doalah yang paling kuat. Dan kita ketahuilah bahawasanya mereka ini sangat suka, sangat gembira apabila kita mendoakan mereka ini. فلرب دعوة صادقة من إنسان صادق مؤمن في ليلة مستجابة، في ليلة مفتوحة بها أبواب السماء يتقبلها الله عز وجل وبها ينصر المسلمون المؤمنون أجمع. Bahawa setiap malam Allah Subhanahu wa taala buka kepada kita untuk kita sama-sama berdoa. Allah buka pintu langit seluas-luasnya. Kita pakat doalah supaya Palestin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فلا يستهين أي أحد منا حتى ولو بالدعاء، حتى ولو بكلمة، حتى ولو بآية. لا يستهين
لربما تكون هذه ناصرة للمسلمين ولإخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين. Kita jangan malu kalau kita ni sekaya ni sekadar berdoa. Saya ni sekadar rakyat Palestin, bantu Palestin, bantu Palestin. Walaupun 1/5, walaupun satu perkataan, walaupun kita ada share dalam Facebook, walaupun kita ada share di TikTok, walaupun apa kita ada share di WhatsApp, kita tolonglah. Walaupun sekecil-kecil perkara yang kita nak tolonglah sesungguh-sungguhnya kerana Palestin adalah bersama kita. Kita kena bersama Palestin karena Palestin itu adalah jasad kita, satu jasad. يقول الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah itu dekat. Dan apabila wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kita berdoa, apabila kita rayak ke Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perasaan bahawasanya Allah rayak kamu, fa inni qarib, aku dekat denganmu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ketahuilah Allah akan mengabulkan doa kita. Dan doa yang kita kena masuk sama, doa apa? Doakan untuk Palestin, doakan untuk muslimin dan muslimat yang berada di lebih-lebih lagi di Palestin kita. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر فكان يواسيهم ويخبرهم: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. Ketahuilah bahawasanya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada ahli Yasin. Tahu tak ahli Yasin ni siapa dia? Tahu tak ahli Yasin ni siapa dia? Keluarga Yasin, tahu keluarga Yasin? Kita kena tahu saya kata saja nanti sebut tadi tuan. Baik kenal tak keluarga Yasin? Sumayyah. Kenal Sumayyah kita. Lagu mana Sumayyah keluarga Yasin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sabarlah, sabarlah wahai keluarga Yasin. Apa yang berlaku? Keluarga Yasin itu dijanjikan Allah surga Allah Subhanahu wa taala. فعندما نرى أطفالنا تقتل ونساؤنا تستباح ورجالنا يبكون من القهر لا يدرون ما يفعلون نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر. Ketahuilah bahawa kalau kita tengok budak ni kena bunuh, ataupun orang tua ni dalam keadaan sakit, ataupun orang-orang ni kadang-kadang teriak ni, ketahuilah kita kena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keluarga Yasin, iaitu keluarga Sumayyah. فإنما نشعر به وما يحدث في قلوبنا من هذا الظلم ومن هذا الحزن ومن هذا الألم إنما لا يصبرنا سوى الله عز وجل وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وعدنا الجنة ولا يخلف الله وعده. Ketahuilah apa yang berlaku hari ini, kesakitan ke, kesedihan ke, apa yang berlaku hari ini, Allah tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, dan ketahuilah janji Allah itu pasti benar, dan kita kena masukkan dalam hati kita bahawasanya janji Allah itu benar. وعندما نسمع ونقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الأكرام البرار الطهرة أنه كان هناك تضحيات وكان هناك حزن وكان هناك من العذاب والويلات حتى يصل الإسلام لنا الآن. فلو لم يكن هناك تضحيات ولو لم يكن هناك حزن وألم منذ زمن رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لما وصلنا الإسلام الآن عزيزا كريما مكرما من الله عز وجل.
Ketahuilah kita kena tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat ini sakitnya mereka, bagaimana sahabat ini mereka menangisnya mereka, bagaimana sahabat ini berkorbannya mereka. Mereka berkorban untuk agama kita, yaitu agama Islam. Bagaimana kalaulah mereka ini tidak berkorban? Ketahuilah bahawasanya kita hari ini tidak mengecapi nikmat Islam, kita tidak akan mengenal nikmat iman. Dan ketahuilah bahawa muslimin dan muslimat, bahawasanya kita hari ini tidak akan menjadi muslim dan muslimin dan muslimat kalaulah sahabat sebelum ini tidak berkorban, tidak berkorban air mata, tidak berkorban harta benda, tidak berkorban segala-galanya untuk agama Islam. فعندما نرى ما يحدث لأهلنا أبنائنا إخواننا أخواتنا المسلمين المرابطين في قطاع غزة من قتل وتشريد ودمار، أنهم ينامون على الأرصف في الشوارع، لا يوجد لهم مأوى، لا يوجد لهم طعام، لا يوجد لهم شراب، يشربون الآن من المياه المالحة مياه البحر ويضعون بها السكر حتى يستطيعون شربها. Allahu Akbar. Hari ini kita tengok mereka ni mati. Bahkan mereka ini duduk di jalan-jalan, tak ada makan, tak ada air, tak ada segala-galanya. Dan mereka ni minum air ni minal bahr, minum air daripada air laut je. Dan saya tengok satu video yang sangat menyedihkan, Pak. Baru je saya tengok dalam tengah hari tadi, saya tengok Allahu Akbar. Di tengah-tengah jalan ni, jalan tar ni, adalah kita kata air, lopok air. Lopok air tu dia pergi ambil, pergi bubur dalam geleng air, keluarga nak minum. Allahu Akbar. Kita boleh setara ni? Tak boleh. Kita minum, tengah minum air di bawah tu, dah minum. Minum air, tak boleh dah kita. Dia ni minum air ni dah atas jalan tar. Muncul ada je air. فإن الآن قطاع غزة خصوصا وتحديدا أكثر من 80% ينامون بلا بيت، لا بيت لهم. أكثر من 60% من البيوت في قطاع غزة تم تدميرها وتشريد أهلها وقتل أبنائها ونسائها ورجالها. Hari ini ramai orang mati lebih daripada 800 orang. Bahkan 1,000 orang mati. Dan mereka ini, mereka kehilangan rumah-rumah. Mereka tak ada bersatu. Bahkan bukan sekadar tak adanya rumah ni, mereka ni tak ada sehinggalah tak ada mak ayah dia, tak ada yang keluarga. Saya tengok ada seorang yang dia yang tinggal yang seorang je. Semuanya mati belaka. Allahu Akbar. يقول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. هذا ما يجعلنا نصبر على مصابنا وعلى ألمنا وعلى ما نرى ونشاهد ونسمع. فوالله الذي لا إله غيره إن النصر لآت، إن النصر لآت اليوم غدا بعد غد، والله إن النصر لآت. Ketahuilah bahawasanya hari ini kita semua ni sabar. Kena sabar sikit je. Kerana Allah SWT menjanjikan, ala inna nasrallahi la'at, janji Allah akan tiba. Allah ada hari ini, ataupun esok, ataupun lusa, ataupun tak lama lagi, janji Allah itu pasti dekat. لكن قبل أن يأتي نصر الله عز وجل هناك شرط، وهذا الشرط يكمن في أن نثق بأن الله عز وجل لا يريد إلا الخير للمسلم، ونثق بأن الله عز وجل يبتلي المؤمن بأكثر ما يحب، وإن منزلة المؤمن عند الله عز وجل بما يبتليه. فإذا ابتلاه بالكثير والكبير فإن منزلة المؤمن عند الله عز وجل كبيرة، وإنه لعزيز عند الله عز وجل. Ketahuilah bahawasanya kedudukan kita di sisi Allah itu sangat tinggi. Dan apabila kedudukan kita ni sangat tinggi,
Apa yang kita perlu tahu bahawasanya syarat untuk kita menang, syarat untuk Allah bagi kita kemenangan, syarat untuk Allah bagi kita kemenangan yang hampir hari ini juga Tuhan nak bagi. Tuhan nak tengok kita ni, adalahkah kita ini sanggup buat kebaikan dan kita bersatu hati. Adakah kita bersatu hati? Kalau kita belum bersatu hati, bahawasanya ketahuilah wahai muslimin dan muslimat, Allah itu menangguhkan kemenangan kepada kita. فإن الرابح في هذه الدنيا الرابح الفائز الذي عندما يموت على طاعة فعندما يلقى الله عز وجل يلقى الله بهذه الطاعة. Bahawasanya kita berada di dunia ini, kita diuji dengan pelbagai ujian, dan ketahuilah selepas ini kematian kita adalah kematian yang akan merehatkan kita selama-lamanya, dan kita akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sereda-redanya. Dan kita kena masukkan dalam hati kita bahawasanya dunia ini adalah sementara sahaja. وإن هذه الدنيا ما هي إلا أيام معدودة، أياما معدودات. اليوم غدا بعد غد ستنتهي هذه الدنيا وتبدأ الحياة الحقيقية. فما أجمل النهاية عندما تكون شهادة في سبيل الله. Ketahuilah bahawasanya kehidupan kita hari ini ayyaman ma'dudat. Boleh tiga, ama ada esok dah, ataupun lusa dah, ataupun beberapa hari saja kita akan mati. Dan apabila kita mati dalam keadaan mati syahid. Doalah semua supaya kita ni Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa hamil al-Quran wa inda al-maut syahadah. Ketika kita mati, kita diberikan mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه. Allahu akbar. Dibangkitkan kita ini bersama dengan siapa yang kita suka. Dibangkitkan kita hari ini bersama dengan apa yang kita mati hari ini. Kalau kita mati syahid, kita bangkit dalam keadaan mati syahid. Kalau kita mati hari ini dalam keadaan kita duduk dalam masjid, maka kita dibangkitkan dalam keadaan duduk dalam masjid. فمن أجل ذلك ما نريد أن نفعله وما نريد أن نقوم به هو أننا نفعل ما نستطيع فعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا نطلب منكم أكثر من قدرتكم. من استطاع الدعاء فليدعو الله عز وجل في كل لحظة، في كل وقت، في كل ثانية، في كل سجود، بأن ينصر الله إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. Ketahuilah bahawasanya hari ini kalau kita nak pergi pergi, jangan relax dulu. Sebabnya apa? Kalau kita ni boleh bantu dengan cara doa, silakan. Kalau kita boleh bantu dengan kita mendemo, silakan. Kalau kita boleh bantu dengan kita share Facebook ke WhatsApp ke TikTok, silakan. Mengikut ketentuan kita, karena Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji seseorang itu mengikut kadar dia. Allah uji mengikut kadar dia. Dia tak uji kalau kita tak mampu. Dan kalau kita ni boleh doa dalam sujud, doalah sungguh-sungguh supaya Allah datangkan nasran aziza, iaitu kemenangan yang terbaik, kemenangan yang terbaik, kemenangan yang tertinggi. وقبل أن أختم والله وتالله وبالله أن الله ليسألن المسلمين أجمع عما فعلوا وعما ناصروا وعما قدموا لقضيتهم الأولى وهي قضية فلسطين. Ketahuilah bahawasanya sebelum kita nak berhenti ni, bahawasanya Tuhan tak tanya muak gapo, tapi Tuhan akan tanya apa yang kita nak bantu, apa yang kita nak bantu Palestin. وفي النهاية أريد أن أختم بقول من يعرفنا جميعا، من يعرفنا ونعرفه جميعنا، وهو أبي عبيدة المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maka Syekh tutup dengan satu benda yang kita panggil dia an-natiqul ummah, yaitu orang yang kecek untuk ummah. Abu Ubaidah Al-Qassam. Abu Ubaidah Al-Qassam ni saya nak cerita hari ini. Abu Ubaidah Al-Qassam dia suruh kita jaga wuduk kita. Pakat jaga wuduk kita, insya-Allah kita akan salat di Masjidil Aqsa dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Allahumma jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum wa fina. Wa nas'alillah al-'azim rabbil 'arshil 'azim an yansura ikhwanana nasran 'azizan mu'azzara wa yataqabbala shuhada'ana wa yashfi jarhana. اللهم آمين. وأن يكون على الظالمين وأن يرينا بالصهاينة عجائب قدرته فإنهم لا يعجزونه شيئا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa Syekh doakan semoga kita diberkati, semoga kita ni termasuk daripada kalangan orang-orang yang diberikan saham akhiratnya sama ada apa saja yang kita lakukan. Dan doa Syekh juga semoga kita semua ni orang-orang yang berada di Palestin, orang-orang yang mati syahid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja. Semoga kita semua ini kita bukan semangat tiny, sebabnya semangat pasti akan habis. Semangat hari ini kita akan habis. Ketika mana Imam Mahdi ini mari, ketika itulah dia menuju ke Palestin. Dan ketahuilah tinggal 1/3 sahaja tentera Imam Mahdi. Sikit je tinggal. Berapa? Hak semangatnya. Dia tak kira dengan semangatnya kita nak buat Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa, kita kira dengan ilmu. Hari ini kita bukan sekadar yang kita semangat lode, tapi nak buat potil rokok mulut pun tak boleh. Lagu mana semangat? Nak buat paling mudah sekali, tak boleh nak buat. Apa? Nak pergi boykot Medi? Tak boleh. Kita kata Medi kita apalah, orang kata orang kaya. Nak pergi Medi. Tapi yang paling penting ni, rokok mulut. Apa tak boleh? Tanya ni kita, Syekh apalah? Dia tak cerita lah, bagi tu saya tambah lah ni. Boleh dah. Dia tambah ni supaya kita semangat. Mulut tak boleh nak buat. Allahu Akbar. Paling penting sekali, apa nama? Okey, Palestin Mujahidin. Subuh esok, dua lagi. Subuh esok tak ada lagi. Tak jadi kerja. Dia Abu Ubaidah ni apa? Dia ni Al-Hafiz. Mayat yang mulai tertinggal Syekh. Yang mulai tertinggal Syekh. Ni orang-orang yang berada di Qassam. Kalau kita berjuang di Al-Qassam, itulah cabaran kita. Jadi saya selaku moderator dan selaku berterjemah untuk malam ni, saya doakan supaya saya istiqamah. Malam nak cerita semangatnya, saya kena pergi kuliah dekat di Masjid ada 28 je. Semangatnya kita kayak orang rumah Zawdah saya. Malam ni kita nak pergi stadium. Malam lah pergi stadium, siapa stadium, orang main bola dah. Tukaran. Patutnya main grup. Soalnya di sini tu main grup. Gimana? Salah otak dia. Balik saja. Lagi tengok walau apa. Tapi nak cerita je bahawa kita kena semangat. Dan semangat ini tak akan boleh kecuali dengan semangat kita menerima ilmu. Ngaji Quran. Kita kalau banyak kan mengaji Quran. Banyak kan kita hari ini kalau tak boleh ngaji Quran lagi hari ini, bakat ngaji, cari tok guru. Kalau bawah umur 20 tak pandai lagi, cari tok guru. Umur 40 tak pandai lagi, cari tok guru. Umur 50 tak pandai lagi, cari tok guru. Umur 70 tak pandai lagi, cari tok guru. Hak tu penting kita harus semangat baca Quran juga ini. Takutnya tak ada lagi Palestin pada mati sini ya, mati dalam keadaan kita tahu, dalam keadaan kalau tak mengaji Quran, tak pandai mengaji Quran, lagu mana dia dalam kubur. Hak tu penting untuk semangat Palestin. Kita di sini biar Palestin itu masuk dalam diri kita. Orang Palestin, ya Syekh, kaifa Palestin, atfal Palestin huwa yahfazul Quran kam umur.
yang ngapa Quran itu boleh. Pada angin kamu umur. Ala hasbal umur. Tak kira umur berapa pun, umur dia tahu start masuk ngapa Quran 3 bulan kata. Ngapa Quran? Oh, bukannya baca Quran. Bukannya baca Quran, hebatnya. Dan mungkin hari ini kita ada soalan sebelum kita berhenti. Ada soalan? Banyak Quran juga saya. Kerja Arab pun juga. Maybe kita ada soalan itu. Ni, siapa yang ada soalan itu? Kalau ada soalan bila kita nak makan ni? Ya, soalan. Tak apa dengar. Berapa? Kam bimi'ah askarul Islam يشاهد في فلسطين. والله هذه الأعداد خصوصا في أعداد القسام المجاهدون كثيرون لكن العدد الأصلي لا يعرف أحد. Dia nak kata mujahidin di Al-Qasam ni ramah. Itu ada nama ayat 29. Sebab lama belajar. Kita tengok atas tanah ni bukan ramah lagi. ولكن ما نريد فهمه أننا في فلسطين خصوصا في غزة عندما يريد الشخص أن يدخل إلى القسام يوجد هناك شروط يعني ليس مثل هنا أو في أي بلد ثانية. Nak bayangnya siapa nak masuk dekat Qasam ni syarat dia ni tak dulu. ليس كمثل أي عسكر في الدنيا أو في أي نقاط. Ai negara, mana-mana negara atau mana-mana negara kalau kita Malaysia kita nak masuk askar, okey syarat dia kena tinggi ni, syarat dia kena lepas SPM, syarat dia sekian. Tapi nak masuk Brigade Al-Qassam ni bukan syarat tu. مثل شروط الدخول إلى القسام هي أنه يكون من أبناء المساجد. هذا أول شرط. Ini orang nampak saya kata kan. Kenapa dah jadi Brigade Qassam mau kena jadi ahli masjid. Tak jadi ahli masjid pun tak boleh jadi. Kemudian الشرط الثاني إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى القسام يجب عليه الاستقامة في قلبه قبل جسده. الاستقامة في قلبه قبل جسده، أن يكون قلبه معلقا بالله ورسوله والمساجد. dia kena syarat kedua, hati dia kena istiqamah sama Tuhan Allah sebelum diri dia. Kalau kita ni kira ada pergi pegang. Nak tahu boleh pergi pegang hari ni YPW 10,000 contohnya, hari ni 10,000 contohnya, kita akan pergi pegang. Berapa hari satu? Itu akan agak. Okey, bagi akan agak. فمن أجل ذلك يجب عليه الصلاة في المسجد جميع الصلوات. هذا أول شيء. Ini yang pertama, yang ketiganya dia kena semaya 5 waktu oleh dia. Abna'il masjid, dia kena jadi ahli masjid. الشيء الثاني لا يترك صلاة للقيام سواء جماعة مع المجاهدين أم وحده في البيت. Tak boleh tinggal semaya dia mulai sama ada semaya dengan set-set mujahidin ataupun semaya seorang. Hari ini kalau kita kata saya semaya, ada kita pergi kata saya semaya. Orang-orang ni dia cek kita semaya kita. Bukan semaya di bawah tu dia cek yang di semaya kita, semaya di mulai kita. يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. مثل أنا أقول ما في الملاهي يعني tak boleh jadi ada gawe, tak boleh dengar lagu, tak boleh merokok. Semua haram, jauh dari dia. Tak boleh.
kena jauh daripada perkara haram. So puasa Syekh Ali tak boleh giwe. Dia sebut gitu. Giwe, tak boleh giwe, tak boleh nak isap rokok, bagi-bagi itu tak boleh. Kalau buat rokok duk mula, nak mujahidi, mujahidi situ dulu. فمن أجل ذلك عندما يتم تجهيزه في البداية إيمانيا قبل جسديا، والجانب الإيماني أهم من الجسدي. الجسد يعني القوة الإيمانية في البداية ثم القوة الجسدية. Kita kata kita tak kuat. Hari ini apa kita kaki sakit tapi bapak boleh semayang, boleh mari semayang, boleh mari masjid. Hari ini kalau lah orang kuat boleh mari masjid, nascaya orang-orang yang berjim tu akan penuh pusing. Tetapi kita boleh tengok berapa orang yang pergi haji mari. Berapa orang haji kuat gini. Boleh akak seribu untuk semayang subuh waktu lagi. Berapa? Itu. Yang penting iman itu melebihi daripada semayang. Kita tengok kali semayang tarawih. Kita tengok kali semayang tarawih. Hak jenggame orang muda ke orang tua? Hak jenggame kata ustaz, Tok Imam baca panjang. Hak jenggame-nya orang muda ke orang tua? Orang muda kami lampau nak habis. Orang tua tu. Jadi dia semayang. Yang pertama ni iman betul-betul. لأن الإنسان في غزة إذا كان مجاهدا يجب عليه أن يحب الموت. Hari ini di sana dia suka mati. Suka mati. Siapa dia hari ini suka mati? Tak nak kata apa yang dia suka mati? Oh, Pak Ira. لأنه يعلم في أي وقت وفي أي لحظة سيموت. فمن أجل ذلك الذي يكون إيمانه قويا بالله عز وجل يعلم ماذا يوجد له بعد الموت. فمن أجل ذلك يتسابق إلى الموت. Dia semua duduk bertanding mati. Pak ini saya suruh sekali. Banyak ke umur 4 tahun, 5 tahun. Saya dia ni ada satu video 4 tahun, 5 tahun betul 3 orang saya lihat. Pak ni pergi dalam kain. Patah ada budak dalam. Maka orang yang ambil video ni mari tanya dia. Duk main kapan? Duk main syahid. Kita main syahid. Siapa ni yang lepas ni akan jadi syahid? Duk main budak 4 tahun, 5 tahun duk main syahid. Ya Syekh, limaza al-atfal yaktubu ismi fi yadi? هذه قصة حزينة جدا. يكتب اسم الطفل على يده وعلى قدمه، لأنه الكثير من الأطفال عندما يستشهدون لا يعرف هؤلاء أبنائهم. Dia tulis. Kalau kita hari ni buat hati, tulis hati. Tapi dia ni tulis nama dia. Bapa dia takut kalau dia mati pada orang kecil. Orang kecil tubuh dia. Maka dia nak suruh tu nak cek, dia tulis tangan dia tulis kaki dia. Tulis nama. Apa dah. Syekh, أريد أن أسأل السؤال. ما الفرق بين ISIS والحماس؟ ماذا؟ فرق بين ISIS ماذا الأيسيس؟ ISIS ISIS الفرق انظر، حماس هي حركة مجاهدة تقاتل في سبيل الله، وحماس هي حركة فلسطينية مقاومة تمشي على الكتاب والسنة، لا يهمها إلا رضا الله عز وجل، ولا يهمها إلا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فهناك من يقول أن حماس تتبع إيران وحماس من الشيعة، فهذا كاذب يفتري على المجاهدين الكريم. لكن بعد أن تترجم أريد أن أسأل سؤالا من الجميع. Dia nak tanya, Syekh kata Hamas ni, dia ni adalah askar-askar yang membela Palestin. Yang mana dia ni adalah menurut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Maknanya tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Dan Syekh hari ni dia nak ada sebelum dia nak cerita sebenarnya dia nak tanya ramai-ramai. Dia suruh saya terjemah dulu.
الآن ما يحدث أنه عندما نريد أن نتحدث عن حماس أنها تتعامل مع إيران ومع حزب الله ونصر الله، المشكلة أن الناس لا يعرفون الحقيقة، وخارج فلسطين لا يعلمون الحقيقة. أول من تخلى عن أهلنا في فلسطين هم العرب والحكومات العربية. Kita tahu kalau kita sebut Hamas, orang luar selain daripada negara Palestin ke akhir raya, Hamas ni Syria. Hamas ni daripada Iran. Waktu aku sebut. Kalau tengok Facebook hari ni, saya suruh orang lain par. Apa? Kata tu par kecil. Dia tulis ke apa? Jangan kita buat Abu Ubaidah tu siapa-siapa. Jangan kita jadikan Abu Ubaidah itu orang yang kecil untuk umat. Kalau orang ayat apa? Bangun siapa? Dia kecil. Macam nulis. Allah kita tengok dia pun mentah kata orang itu, mentah kata orang itu, tak habis-habis dengan kata baru. Tapi saya ni, tangan saya selalu kita pegang. Tak apa. Kita tak kenal siapa dia. Takutnya dia tulis habis dia boleh suka. Aku nak tengok orang komen, aku nak tengok orang apa banyak share, aku nak tengok orang gini. Padahal dia suka apa suka lagi. Oh banyak share, banyak komen. Orang kata mu ni boleh hantar hospital sakit jiwa. Ada orang gitu. Kalau kita tengok duduk Kelantan kita ada seorang tu saja dia buat isu-isu apa-apa. Tak komen banyak, tak share banyak, like banyak. فما يحدث أنه في فلسطين لا يوجد أحد يساعد حماس عسكريا وماديا ومعنويا وكل شيء. فعندما إيران أتت تقدم المساعدة إلى حماس، هل ستقول حماس لا أريد المساعدة لأنك إيران؟ لا يوجد أي مساعدة أخرى. Ketahuilah hari ini bapa yang orang dah kata Hamas ni Iran. Sebabnya tak ada orang yang bantu dah orang Arab sendiri. Kalau kita tengok ada, kalau makan ni sini ke situ makan penuh dengan nasi, penuh dengan kambing. Makan tu kan kita kata mungkin itu. Tapi nak tolong amat tak ada, tak suruh kapur, tak suruh kapur. Bahkan duk apa duk jaga Hamas di Iran, Hamas di Iran. Lepas tu tiba-tiba Iran nak bagi bantu. Apabila Iran nak bagi bantu, apa nak kata tu? Tak ada orang nak tahu. Jadi apabila Iran bantu, orang berkata dia Hamas itu. لأنه والله لو أن هناك بلاد إسلامية عربية تساعد حماس لما احتاجت إيران. Hari ini kalau ada negara-negara Arab bagi tahu, dan saya orang yang bernama Hamas ini tak perlu bantuan Iran, tak perlu pun bantuan Iran, tapi tak ada. Duk main ke apa? Duk main bali besar, bali banyak duit, bali banyak tahta, bali banyak pangkat, bali gitu. Duk main ke apa? Wahabi Salafi, Wahabi Salafi, Wahabi Salafi, Wasabi. فمن أجل ذلك نريد أن نترك كل شيء ولا نريد أن نتحدث إلا على أننا نطلب من الله عز وجل أن ينصر المسلمين، أن ينصر المؤمنين، أن ينصر المجاهدين في كل مكان. Jadi syahadah tak payah nak kecek lah faham Iran kau gapo kalau kita kecek kan tak apa kita terkin doa supaya Allah bantu mujahidin. Allahumma suril Islam wal mujahidin wal mustad'afin di Palestin wa fi kulli makan. Allahumma jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita lebih manusia kan dia, kalau lebih pada saja itu kan dengan Syekh nasi Arab. Itu kan lebih pada saja tak boleh. Jadi sekadar itu saja. Saya sudah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zul dan juga Fadil, Ustaz Syekh Muhammad Wahid. شكرا جزيلا على حضورك إلى الأطراف الأربعة. جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في إن شاء الله. Jadi kita lakukan dulu apa nama majlis depan malam ini dan insyaAllah kita berjumpa lagi bila ada soalan apa-apa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.